Recording. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله على نعمة الإسلام والإيمان وهما نعمتان كبيرتان للإنسان. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم. Alhamdulillah, kita rasa kesyukuran kepada Allah SWT dapat sama-sama kita meneruskan kelas Al-Quran pada malam ini. Jadi kita akan bacakan surah Al-Ya'nam. Ialah kita buka Al-Quran ke surahul muka surat 4. Jadi saya sharekan skrin ni untuk kita bincangkan surah Al-Ayat. Ada gangguan bunyi. Bunyi apa tu Okey. Ayat 10 ni pada surat 562. 562. Okey, ayat 6 hingga 10. Yang tahu sekali kita bulatkan terlebih dahulu yang kita nak fokuskan gunnah atau dengung yang ada dalam ayat ini. Kita mula ayat 6. Okey. Masih lagi Al-Mulk Ustaz Ya, ayat Al-Mulk ayat 6 hingga 10. Okey. Saya tak sempat nak saya tak semak lagi yang lepas punya. Tak, saya sambung je lah. Okey. Ayat 6 hingga 10. Okay. Ayat 9. Okey. Kita lihat yang pertama. Ayat ke-6 ini. Okey. Dalam 6 ini gunnah. Itu kita hari ini bincang tentang al-gunnah. Al-gunnah tu. Kita ulang kaji terlebih dahulu. Gunnah ni apa dia? Sebelum kita bincang dalam ayat. Gunnah ialah merupakan sifat huruf
Ya. Gunnah adalah merupakan sifat huruf. Jadi sekejap. Sifat huruf yang tunggal. Sifat huruf terbagi dua. Satu sifat berlawanan. Satu lagi sifat tunggal atau sifat tanpa lawan. Okey. Sifat tanpa lawan ni dia ada banyak lah. Ada lebih kurang 9. Ini qalqalah, safir, fashi, istitalah, inhiraf, ikrar, gunnah. Ini dia. Yang ni yang kita bincangkan iaitu gunnah. Apa maksud gunnah? Maksudnya dia Dengung. dengung. Kan iaitu gunnah. Apa maksud gunnah? Dengung. Dengung, dan huruf yang terlibat dengan gunnah adalah nun dengan mim. Nun dengan Mim. Huruf lain tidak terlibat dengan gunnah. Itu sebab kalau nak mendengungkan, membunyikan suara di rongga hidung berkaitan dengan dengung ni hanya melibatkan dua huruf saja. Itu nun dengan mim. Nun dengan mim. Okey, sekarang ni kita nak lihat bagaimana gunnah ni digunakan pada dua huruf ini. Sebab tadi kita nak bincang tentang martabat gunnah. Martabat gunnah ini, kita tahu gunnah ini adalah dengung. Sekarang kita nak lihat bagaimanakah dengung ini berfungsi pada dua huruf ini. Mim dengan nun. Yang pertama sekali kita kena tahu rumah huruf mim dengan nun. Mim dia adalah huruf syafatan, huruf bibir. Cara nak membunyikan mim ini iaitu merapatkan dua bibir secara ringan. Rapatkan dua bibir secara ringan. Bibir rapat secara ringan. Macam ni, rapatkan. Contoh sebutan dia rapat. Bibir rapat. Bila rapat bibir, rapat bibir, suara akan terberhenti. Bila rapatkan bibir tu untuk menyebut mim tu, suara akan terberhenti. Dia kata suara mim. Apa perlu buat ketika inilah dia suara dah terberhenti, segera menggunakan makhraj yang kedua. Makhraj yang kedua ini dia. Ini dia. Khayshum ini adalah untuk bahagian hidung. Okey, apa perlu buat pada khayshum ni? Selepas suara berhenti di bibir yang dirapatkan, ditekan suara tersebut ke hidung. Kenapa tekan di hidung? Untuk menghasilkan suara dengung. Jadi bila tekan kat hidung, bunyi dia akan jadi macam ni. Tadi rapat bibir kan? Tekan di hidung. Ni bunyi dia. Dengar baca lambat. Ini baca. Saya rapatkan bibir. Saya keluarkan kat hidung. Bibir rapat, bunyi kat hidung. Itu bibir rapat, bunyi di hidung. Itulah bunyi gunnah di hidung. Tapi jangan, itu permulaan untuk mengenal gunnah. Tapi janganlah berhenti terus dan masuk hidung lambat. Itu permulaan saja nak kenalkan bunyi gunnah. Dia cara baca sebenarnya bila rapat bibir segera ke hidung. Jadi bunyi macam ni. Kena cepat. Rapat bibir, suara terus ke hidung. Yes, itu yang bunyi itulah gunnah yang kita tolak di hidung. Sekejap, ada lagi satu huruf, kita bincang dua huruf sekali. Huruf nun. Huruf nun adalah huruf lidah. Okey. Macam mana tempat keluar dia? Hujung lidah ditekan ke gusi depan. Bila tekan ke gusi depan, suara juga tak boleh keluar kat mulut. Sebab apa? Lidah dah naik, dia akan jadi itu tak boleh
Tak jelas bunyi dia. Kenapa? Suara tak keluar di hidung. Jadi lidah dia terangkat, makanya suara tak boleh keluar kat hidung. Apa akan berlaku? Okey, jadi kita tengok gambar ajar ni. Okey. Mari kita tengok dia punya carta alir dia, cara nak jalankan runah daripada huruf nun dan huruf mim tu. Kita ambil nun. Nun ni tadi, lidahnya diterangit. Ni huruf nun. Ini huruf nun. Tempat keluar dia, lidah ni kena naik ke atas. Lidah kena naik ke atas ni. Lidah kena naik ke atas, ke gusi ni. Gusi atas. Jadi suara terberhenti di sini. Tak boleh, suara tak keluar kat mulut. Jadi suara yang tak boleh keluar ni, ke rongga hidung, keluar kat lubang hidung. Okay. Bacaannya tadi, daripada Hamzah tadi kan. Hamzah. Ni Hamzah. Tahan sini. Naik ke hidung. Lidah naik. Suara ke hidung. Keluar kat hidung. Naik ke lidah. Ke gusi atas. Jadi bunyi dia. Bunyi dia tadi. Lepas lidah naik. Suara terus ke hidung. Yes. Itu cara bunyi dia. Jadi kita lihat surah tadi. Okey, gunnah ni pula. Okey, saya akan terang dulu. Gunnah ni dia ada bahagian dia. Itu cara nak bagaimana gunnah itu berfungsi. Iaitu bibir rapat naik ke hidung, lidah naik, suara ke hidung. Itu cara menggunakan gunnah hidung. Dan gunnah ni pula bila di rongga hidung, dia ada 5 martabat dia, ada 5 tahap. Tahap yang pertama dia bersabdu. Dengung yang duduk di hidung bersabdu. Maksudnya nama dia iaitu melibatkan huruf nun dan mim yang bersabdu. Mim dengan nun yang bersabdu. Dengung dia di rongga hidung. Dia guna rongga hidung ini sepenuhnya. Penuh. Penuh. Jadi itu dia duduk nombor 1. Sebab dengung menggunakan keseluruhan rongga hidung. Yang bersabdu. Contohnya. Boleh tekan tu penuh kat hidung. Semua suara berada di rongga hidung. Inna. Cuba baca. Inna. Okay, kalau mim pun sama juga. Mim bersabdu. Bibir rapat pula. Bibir rapat, suara tolak ke hidung dan gunakan keseluruhan hidung. Imma. Cuba. Imma. Dia tutup hidung ke? Suara naik ke hidung, bukan tutup hidung. Suara naik ke rongga hidung. Bibir saja yang tutup. Mulut saja tutup sebab bibir rapat. Hidung jangan tutup. Bibir saja tutup sebab mim bibir rapat. Lepas rapatkan bibir, suara bunyi di hidung. Rapat bibir, bunyi kat hidung. Okey. Jadi yang kedua, dengung nombor 2 nama dia mudghamah. Mudghamah ni ada pada hukum hidung. Kalau ada dalam ni, itu nanti kita cek. Kita akan cek nanti dulu baru kita teranglah. Gunnah yang ada pada hukum idgham. Sekiranya dalam ayat nanti kita lihat kalau ada, kita bincangkanlah. Yang ketiga dengung mukhfah. Mukhfah ni dengung yang ada pada hukum ikhfa ataupun apa-apa hukum yang melibatkan ikhfa. Dia akan duduk nombor 3 ni lah dengung dia. Apa beza dengan mudghamah ni? Mudghamah ni dengungnya sebahagian hidung. Macam ni sebahagian tu, macam ni. Sebahagian itu, iaitu suara dibagi 2. Satu suara yang keluar di mulut, kemudian satu lagi suara keluar di sebahagian hidung. Dia dibagi 2. Rongga hidung sebahagian, mulut sebahagian. Okey. Itu cerita dia. Sebahagian di mulut suara, sebahagian di rongga hidung. Itu dia panggil mudghamah. Kalau mukhfah pula, dia gunakan
bahagian hidung dibagi 3. Ada yang dengung di bahagian hujung hidung, ada yang di tengah hidung, ada di pangkal hidung. Ada 3 bahagian. Dengungnya ada 3 bahagian. Okay. Right. Itu mukhfah. Yang keempat muzharah. Muzharah ni dengung yang sedikit, iaitu nun yang bertanda mati. Nun atau mim yang bertanda mati, dengung dia punya sifat gunnah dia, iaitu tekan di hidung sekadar menyempurnakan sifat sahaja. Macam tadilah an, tak banyak dimasuk ke hidung untuk menyempurnakan sifat gunnah pada hidung untuk menjelaskan bunyi huruf nun atau mim. An, cukup. Dia naik hidung sikit je. Sikit je. Kemudian yang kelima mutaharrikan. Mutaharrikan ni adalah nun atau mim yang berbaris. Nun atau mim yang berbaris. Dia ada baris atas bawah hadapan. Dia ada gunnahnya sedikit saja dan tidaklah banyak seperti yang bertanda mati. Okey. Kita lihat ini ada 5 martabat. Jadi kita lihat pada ayat lah. Lihat pada ayat. Pertama, kita jumpa nun yang bersabdu. Dalam ayat ni, ayat yang ke-6 ni ada nun yang ada sabdu. Jadi gunanya kat mana? Keseluruhan hidung. Cara baca dia Jahannam. Cuba baca. Jahannam. Yes. Tekannya di rongga hidung. Dengung dia 2 harakat. 2 harakat. Jahannam. Bagi sekali. Jahannam. Okey, 6 itu dia jangan satu bunyi, dia ada 2 bunyi ni. Nun baris atas satu bunyi, mim ini dimatikan. Jadi ni ada mim mati sini. Yang mim ni yang mati ni, ini kategori muzharah. Nombor 4. Muzharah. Yang ni nombor ni. Muzharah. Muzharah ni tekan kat hidung je. Dan bunyi dia tak ada. Bunyi kena ada. Sikit je Ustaz Kena bunyi lah kat hidung. Dia mati. Cuba. Jahannam. 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 Nah bagi atas satu harakat dulu, baru matikan nun dengan gunnah. Jahannam. Satu. Yang kedua, kita lihat ini namanya tanwin. Tanwin yang begini namanya tanwin tidak selari. Tanwin al-itba' maknanya tanwin tidak selari. Tanwin ini bertemu dengan waw. Ini saya sebut tadi sebabkan hukum-hukum yang lain. Apa kalau melibatkan tanwin itu wawnya apa? Tahu tak? Idgham bil gunnah. Idgham ma'al gunnah. Okey, bila sebut idgham ma'al gunnah, kalau ada dengung level nombor 2, dia duduk kat sini lah nombor 2. Saya maksudkan nombor 2 ni maksudnya apa? Dia punya dengung dia dibagi 2. Dia bukan keseluruhan hidung. Dia bagi 2. Suara kat mulut ada keluar sebahagian dan sebahagian lagi di sebahagian hidung. Jadi cara dengungnya suara mulut keluar, suara hidung pun keluar serentak. Hidung dan mulut keluar dia punya bunyi. Jangan mulut saja. Dia orang baca dia keluar mulut saja. Kalau keluar mulut syahiqaw. Bunyi mulut. Menggunakan makhraj waw yang dibulatkan bibir. Itu mulut saja. Kita nak keluar mulut dan hidung. Hidung pun keluar. Hidung untuk dengung. Jadi bunyi dia macam ni. Syahiqaw. Masuk. Guna hidung dan mulut. Mulut pun keluar, hidung pun keluar. Syahiqaw. Syahiqaw. 2 harakat masuk hidung dan masuk huruf waw. Syahiqaw. Okey, macam mana dengung tu? Yang pertama qaf berbaris di atas satu harakat. Qa, satu harakat qa.
Lepas satu harakat qa baru masuk pada huruf waw. Dengung dua harakat. Qaw. Satu harakat. Wahiyya. Syahiqa. Qa, kat mulut sebelah dulu. Qa, bulat. Baris kedua tanwin yang masuk pada waw. Syahiqa. Wahiyya. Syahiqaw wahiyya. Syahiqaw wahiyya. Gitu. Okey. Kemudian yang ke ini kita lihat dulu tanwin. Tanwin bertemu dengan sin. Tanwin bertemu dengan sin. Agak-agak hukum apa ni? Tahu tak? Ikhfa hakiki. Ifa hakiki. Okey, bila sebut ikhfa, dia duduk level nombor 3. Dengung dia dua harakat, tapi tempat dengung dia tu. Tempat dengung dia. Okey, tempat dengung dia. Kat mana tempat dengung kita ayat ni? Bertemu dengan sin. Bertemu dengan sin. Kalau bertemu dengan sin, tempat dengung dia adalah di tengah hidung. Tengah hidung. Sebab ikhfa kita bagi 3 tempat dengung. Ini disebut sebagai a'la. Di sini disebut sebagai tengah, disebut adna. Okey. Tengah disebut sebagai adna. Yang pangkal hidung disebut sebagai maafkan saya, tengah disebut sebagai wusta. Pangkal hidung disebut sebagai adna. Adna, wusta, a'la. Okey. Itu pembahagian dengung. Jadi dengung bertemu dengan sin, dia duduk di tengah. Dengung di bahagian tengah hidung. Okay, tengah hidung dua harakat di tengah hidung. Dengar bunyi dia macam ni. Baca ju. Lepas ju, baris kedua tanwin dengungkan. Dengung masuk ke hidung. Masuk ke hidung. Ju. Itu dengung tengah hidung. Sa'alahum. Baca. Sa'alahum. Okey. Kita dengar dah lah. Jangan masuk dua-dua tanwin Hidung. Baris pertama jim. Pertama ni jim. Ju. Fauju. Lepas tu keluar mulut. Sa'alahum. Okey. Fauju sa'alahum. Cuba baca. Fauju sa'alahum. Dengung tengah hidung dan habis dengung ni Okey, terus. Okey, ini tanwin bertemu dengan apa ni? Tanwin bertemu dengan apa? Ini apa Kakak? Tanwin Ifa hakiki. Okey, fa hakiki. Kalau boleh hafal lah hurufnya. Kenapa kena hafal? Kena hafal macam ni, kena hafal. Yang duduk di hujung hidung, yang dengung di hujung ni ada 3 huruf. Ta. Hafal lah ni, kena catat. Dal. Oh. 3 huruf ni dengungnya di hujung hidung, dipanggil a'la. Okey, ini. Untuk 3 huruf ni. Yang kedua, dengung tengah hidung. Tengah hidung ni, tengah hidung dengungnya huruf ni bermula apa? Bermula huruf sa. Jim. Zal. Zai. Sin. Jin. Sad. Bod.
Ra. Fa. Ada 10 huruf ni. Fa. Ada 10 huruf ini dengungnya di tengah hidung. Kena catatlah ni hurufnya. Sebab tempat dengung tak sama ni. Okey. Usta, Ustaz. Ini tengah hidung. Wusta. Ikhfa wusta. Kalau dah catat tak apa, ulang kaji je balik. Yang pangkal hidung. Duduk dengung kat pangkal hidung. Tolak ke pangkal hidung. Ikhfa adna. Hurufnya ada 2. Apa huruf apa? Qaf. Nun dan mi tu. Qaf. Satu lagi. Kaf. 2 huruf. Okey, dah boleh ingat dia. Nanti kita jumpa ayat tengoklah macam mana. Sekarang tanwin bertemu dengan fa. Dengung kat mana? Dengung dekat usta. Tengah. Tengah dengung dekat tengah. Okey, sekarang ni kita cuba dengung dia tengah hidung. Dengar saya bunyi dulu. Ya nadhiru. Ru ni bari depan, ra bari depan. Ru ni kena keluar dulu kat hidung, kat mulut. Ru. Lepas ru baris kedua tanwin yang masuk hidung. Bahagian tengah hidung. Nadhiru. Itu tengah hidung. Nadhiru fakadzabna. Cuba baca. Cuma jangan masuk kedua-dua baris ni ke hidung. Sebab ra baris depan yang pertama ni milik ra, keluar kat mulut dulu. Ru, mulut ya. Ru. Baris kedua tanwin itu yang masuk ke hidung, yang didengungkan tu, masuk hidung. Nadhiru. Ru. Kemudian lepas ru baru masuk hidung. Nadhiru fakadzabna. Nazirum fakadzabna. Dia mesti ada 2 bunyi situ. Yang salahnya urung itu salah. Sebab ra-nya masuk hidung terus, tak boleh. Ra ni tak boleh bunyi kat hidung. Ra kat mulut ya. Ru. Ru baru masuk hidung. Fakadzabna. Jangan baca laju-laju, Sebab untuk makluman, yang salah tu ramai baca. Betul hari ni baru kita betulkan. Yang salah macam ni, rung faka. Rung itu salah, itu yang salah. Yang betulnya ru ada 2 bunyi. Ru. Ru. Ada 2 bunyi. Satu ru, satu ru. Ini yang betul. Nadhiru. Itu. Nadhiru fakadzabna. Okey. Dan nun mati bertemu shin. Nun mati bertemu shin, ingat huruf dengung apa ni, hukumnya apa ni? Usta. Hukumnya ikhfa hakiki Usta. Okay, sekarang ni dah tahu dah kan? So cara baca dia macam ni. Mi, bunyi mi dulu kat mulut, keluar kat mulut dulu mi. Okey, saya terang yang salah. Yang salah mi ni masuk hidung ni. Salah Mi ni dibunyikan di hidung. Itu adalah salah bunyinya begitu. Contoh yang salah tu bunyi dia macam ni. Orang min syai'in. Min salah. Yang betul 2 bunyi. Mi di mulut dulu baru dengung. Mi mulut baru naik ke hidung. Mi naik ke hidung, tengah hidung. Wusta mi dapat ada 2 bunyi. Bila gabung pun sama. Mi 2 bunyi.
syai. Cuba baca. Mim syai. Yang tu yang tu yang tak tepat lah. Yang tak tepat jangan baca. Yang tak tepat mil tu tak tepat. Tu salah. Apa mimnya bunyi kat hidung. Mi tak boleh. Mim kat mulut. Mi. Bunyi mi. Mi. Mim baris bawah dulu. Bunyi mim baris bawah dulu. Mi. Itu keluarnya di mulut. Suaranya keluar di mulut. Lepas mi barulah dengung. Dengung baru naik hidung. Okey. Baru naik ke hidung. Itu dengung kat hidung, tengah hidung. Tengah saya baca mi. Mi mulut baru ke hidung. Cuba. Mim syai. Itu saya dah sebut tadi dah, iaitu itu yang salah. Iaitu baca yang baca begini salah. Mil itu salah. Mil salah. Kenapa salah? Dia macam ni. Saya kata beza dengan sebutan salah tu iaitu dua bunyi tu, maksudnya setiap huruf yang berbaris dia ada bunyi. Mim baris bawah bunyi dia mi. Bukan mil, bukan bunyi dia mil. Itu salah bunyi. Mim baris bawah mi. Kita nak dengar bunyi mi itu dulu. Mi. Okay. Kenapa bunyi dia salah? Sebab kita tidak menjalankan makhraj dia. Kita baca Quran ni kita kena tahu dia punya perjalanan makhraj ni. Mim baris bawah mi. Mim kat ni bunyi dia ni mim baris bawah mi, keluarnya kat mulut makhraj dia. Mi. Lepas dia keluar kat mulut, kemudian dia akan undur dekat belakang, naik ke hidung untuk dengung tengah hidung. Ni perjalanan makhraj. Mi bari mim, dia keluar dia bibir, keluar kat mulut. Mi. Lepas mi dah jelas baris bawah mi, baru dia akan naik hidung ke tengah hidung untuk dengung. Dia tak boleh isu yang sekarang mim baris bawah ni dia tak keluar kat mulut. Dia mim baris bawah ni terus bunyi kat hidung. Dia duduk sekali dengan tengah hidung ni. Mim baris bawah. Mi. Nampak tu? Dia bunyi kat hidung terus. Jadi itu yang salah. Makhraj mim dekat bibir. Ni keluarkan kat mulut dulu. Mi. Cuba bunyi mi. Jangan bunyi sengam. Mi. Salah. Mi baris bawah. Sebab mim kan keluar kat bibir. Mim kat bibir, keluar kat mulut. Jangan masuk hidung. Ni jangan masuk hidung. Okay. Jangan masuk hidung. Sekali lagi mi. Lagi mi. Ada yang bunyi dengung tu. Ada jangan ada sengau gitu, tak mau. Bunyi kat mulut. Saya semua Ustaz. Ada yang semua tak boleh apa. Okey, Saya semua batuk. Okey, bunyi mi sekali lagi. Mi. Okey, dah keluar. Itu kadar ada berapa bunyi mi tu? Satu harkat. Sebab kita kena jaga ni. Dia huruf yang berbaris, semua huruf ada baris saja di satu harkat. B, I satu harkat, B satu harkat, mi satu harkat. Jaga dia punya kadar harkat dia tu, mi. Lepas dah bunyi mi satu harkat, apa perlu buat? Jalankan dia. Itu namanya makhraj huruf. Jalan ke hidung, naik ke hidung, bahagian tengah hidung. Ni tengah hidung. Untuk dengung dia. Dengung tengah hidung. Dengar saya buat perjalanan dia macam ni. Jalan keluar dulu ke mulut. Mi. Naik hidung. Mi. Ni saya baca lambat ni. Mi. Bunyi mi dulu kat mulut. Dia mesti begitu. Yang salah dia terus ni hidung, tengah hidung, mim dia ni tengah hidung, mim dekat sini baris bawah. Mim baris bawah dan dengung digabung sekali. Mim nampak? Kedua-duanya duduk di sini. Itu yang salah tu. Sebab baca Quran ni dia tak sama macam sebutan bahasa Melayu. Dia boleh gabung-gabung dua huruf satu bunyi. Tak boleh. 3 huruf satu bunyi. Contohnya
dengungkan M-I-N-G, 4 huruf satu bunyi. Ming. Tak boleh, ini bahasa Melayu. Baca Quran, dia ikut baris dan tanda. Kalau mim tu ada baris bawah, satu bunyi dah. Mi, keluar kat mulut. Kemudian dengung pula keluar kat mana? Tengah hidung. Ada 2 bunyi lah. Mi, satu, satu. Jadi gabungnya mi, ada 2 bunyi. Kena bagi jelas macam tu. Jadi dengar saya baca mim satu bunyi, dengung satu bunyi. Mi, dua bunyi. Yang salahnya mi dengan nun digabung satu bunyi. Mi itu salah, satu bunyi salah. Dia tak berjalan, makhraj dia tak berjalan, kemudian mim yang sepatutnya makhrajnya di mulut, duduknya di hidung terus. Tak boleh Berapa harkat tu Ustaz nak pergi ke hidung tu? Macam biasa, mim satu harkat keluar kat mulut, dengung 2 harkat. 2 harkat. Dengung kadarnya 2 harkat. Mana-mana dengung 2 harkat. Kadar dia. Jadi dengar saya baca mim satu harkat, mi. Dengung 2 harkat. Mi, mi satu, 2 harkat. Mi, syai. Cuba baca. Macam tak betul je. Ini. Kemudian gunnah yang seterusnya. Hamzah bertanwin. Ini tanwin ni namanya tanwin tarkib, tanwin selari Okey, walaupun Hamzah bertanwin tapi tanwin ni sebenarnya Hamzah ni dia dengan nun yang bertanda mati. Dia macam ni. Inilah Hamzah, inilah tanwin. Tanwin ni sebenarnya dia gabungan Hamzah dengan nun mati Jadi di dalam tanwin ni cara baca dia begini dipecahkan, dipecahkan begini. In, ada nun mati. In, cuba baca. Ada 2 huruf. Ada 2 huruf. Hamzah baru bawah satu bunyi, nun mati satu bunyi. In. Jangan satu bunyi. In salah, dia tak berjalan. Hamzah kena berjalan daripada rumah dia. Nak kena tahu makhraj ni. Ni masalah ni. Makhraj. Orang yang biasa menggabung-gabungkan bunyi ni dia tak tahu rumah huruf. Dia dah biasa gabung, tak boleh. Kena ni dia punya peraturan baca Quran mesti tahu rumah huruf. Itu basic makhraj. Hamzah rumah dia bawah, hujung halqum. Nun dekat hujung lidah, sini matikan. Mula ni perjalanan dia daripada bawah hujung halqum jalan. I satu harkat bagi bunyi dulu. I. Lepas tu rapat lidah naik. I. Kemudian naik ke hidung. Lepas lidah naik terus naik ke hidung. In. Itu saya baca dia. Jadi kalau laju kan in. Tiga tempat dia bergerak. 3 tempat. Satu bergerak ke rumah nun, kemudian bergerak ke hidung. In. Yes, nampak saja dia begini, nampak saja begini. Ini pun sama juga ni. In. Cuba baca. Jangan satu bunyi, tak berjalan dia. Perjalanan makhraj tak ada. Dia duduk kat nun terus. Hamzah tak boleh duduk kat nun. Tak boleh duduk kat hidung terus. In. Hamzah duduk dekat hujung halqum dulu. I. Keluar kat mulut dulu. I. Baru naik hidung. In. I mulut dulu. I. Lepas tu baru tekan kat hidung. Ada 2 bunyi. 2 bunyi ada kat situ. In. Baca lambat ke baca laju tetap 2 bunyi. Tengok saya tunjukkan lambat dulu. In. Baca laju pun tetap 2 bunyi. 2 bunyi. Sebab apa? Dia berjalan daripada rumah Hamzah ke rumah nun. Ke gunnah di hidung. Ke tempat gunnah di hidung. Dia berjalan tu. Ni nama baca Quran. Dia baca tu mesti daripada rumah huruf pertama ke rumah huruf kedua. Dia tak boleh satu bunyi. Itu satu kesalahan. Sebab itu cara baca bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia baca ikut suku kata.
2 huruf gabung terus jadi satu bunyi. 3 huruf gabung tiga-tiga tu jadi satu bunyi. Kenapa boleh begitu? Sebab bahasa Melayu semua huruf berkumpul di depan mulut saja, depan bibir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know my ABC. Tell me what you think of me. Semua sebutan dalam bahasa Melayu duduk di depan bibir saja. Itu sebab dia boleh bunyi, senang bunyi dia dekat depan mulut, digabung-gabungkan 2-3 huruf sebab semua hurufnya duduk di depan mulut. In itu I-N, 2 huruf gabung je, bunyi kat mulut. In. Dia tak ada masalah. Itu bahasa Melayu. Baca Quran tak boleh. Baca Quran dia setiap huruf ada baris, ada tanda dan dia ada rumah. Itu beza Al-Quran ni. Yang ni kena hafal. Ini nak tak nak rumah huruf mesti kena hafal. Kalau tidak nanti semua orang baca dia tak apa, dia akan bunyi kat mulut macam bahasa Melayu. Sebab apa? Dia tak tahu rumah. Dia bunyi apa tanda tak tahu rumah. Dia bunyi tu 2 huruf gabung terus. Biasa 2 huruf lah. Huruf berbaris, huruf bertanda mati digabung. Huruf berbaris dengan dengung gabung. Tak boleh macam tu. Dia akan jadi satu bunyi yang duduk satu tempat. Duduk satu tempat lah. Ming, il, semua digabung. Digabung gitu. Jadi salah tak? Salah. Kenapa salah? Jadi huruf tersebut bunyi dia yang satu harkat, asalnya had dia satu harkat, jadi tak cukup satu harkat. Bunyi dia dah rosak. Makhrajnya dekat contoh Hamzah tadi. Hamzah ni makhrajnya dekat ujung halqum, dia dah tak bunyi dah kat. Dia terus bunyi dekat rongga hidung. Okey. Tak apa, pelan-pelan. Yang ni pula nun mati Hamzah nun mati bertemuta. Bertemuta, nun mati bertemuta ni hukumnya apa? Ifa. Okey. Huruf ta. Ta ni kat mana dengungnya? Wusta. Wusta bertemuta. Cuba ingat balik. Ada 3 tempat dengung ni. Bukan. Ni A'la. Ada tanda kan? A'la duduk sini lah. A'la. Kalau A'la duduk di sini. Jadi dengungnya di sini. Tengok saya baca tadi. Dia antum cari dulu rumah tu. Hamzah kat mana rumah dia? Hamzah sini. Kerongkong. Pangkal kerongkong. Bukan pangkal. Ini pangkal ke hujung ni? Hujung halqum. Ni hujung leher. Ni hujung halqum. Ni hujung, ini tengah, ini pangkal. Ingat tu kan? Terbalik Ustaz. Hujung. Terbalik. Jangan terbalik. Ada biasa orang kadang terbalik. Dia ambil dia kata ni pangkal. Tiap kerongkong ini hujung, ini tengah, ni pangkal. Kena ingat tu. Jadi di hujung halqum, huruf hamzah duduk sini, kena tahu rumah. Kalau tidak nanti salah bunyi. Kalau dia ramai yang tak tahu rumah, bila tak tahu rumah, dia buat apa? Dia selamatkan diri dia dengan bunyi di sini, di bibir semua. Dan itu yang menjadi gabungan bunyi itu. Bila guna bibir saja, huruf tu akan digabungkan. 2 huruf jadi satu bunyi. Itu tanda orang yang tak tahu, tak kuasai makhraj huruf. Ini gambar yang saya tunjuk, ini gambar, ini kena hafal. Kena ambil gambar. Bila nak baca je rujuk balik. Kalau tak ingat makhraj huruf, tengok dulu. Ustaz, saya dah screenshot dah. Baru baca jangan main baca. Sekarang kita ambil antum. Bila antum kena tahu rumah huruf hamzah dulu. Hamzah bari atas a. Jadi a ni bari atas daripada hujung halqum naik kat mana? Lepas a dengung. Okey, jadi lepas a terus naik hidung bahagian hujung ni. Sebab apa? Sebab bertemuta dengung kat hujung. Jadi lepas a dengung terus. Ujung ujung hidung jangan pangkal hidung. Sebab dengung ni ada tiga. Okay, hujung, kalau hujung bunyi dia macam ni. Hujung tengah pangkal ada 3 tempat tu. Bunyi dia berbeza. Bunyi berbeza dia tempat tu. Untuk ikhfa lah. Untuk ikhfa bunyi dia ada beza 3. Hujung hidung suara masuk kat hidung dan sikit saja. Bila kalau nak duduk kat hujung ni, dengungnya masuk hidung sikit je, selebihnya semua keluar kat mulut. Suara dalam 80% suara di mulut, 20% saja di hidung. Sikit je masuk hidung.
Selebihnya di mulut. Dengar saya baca sini. Lepas hidung terus. Antum. Cuba baca. Antum. Okey. Okey, itu nun mati putih. Yang tum ni ada satu kat ni. Dia lupa saya nak bulatkan. Okey, ni yang satu lagi ni. Apa ni? Ini mim mati ni. Jadi dia kena berjalan juga ni. Ta dengan mim. Jangan tum, jangan satu bunyi. Tum. T-O-M. Tum satu bunyi. Itu bahasa Melayu. Di Quran kena hafal rumah dia. Ta kat mana? Kat kita. Ta dekat menyentuh pangkat di atas. Ta sini. Ta bagi depan. Tu. Mim kat mana mim? Mim dekat bibir. Mim dekat bibir. Bibir mim sini. Mati. Tum. Ada perjalanan daripada belakang ke depan. Tum. Dia berjalan ke depan, kemudian dia undur ke belakang naik hidung. Ada perjalanan dia. Tum. Tum. Dia kena rapat dia lah. Bila rapat bibir, suara tak bunyi, naik hidung. Tum. Kalau laju lah, laju dia. Tum. Tum. Kalau baca laju, tum. 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 Baru dia berjalan. Makhraj. Itu namanya perjalanan makhrijul huruf. Baru dia berjalan daripada tu kepada tak boleh baca tum. Kalau tum, tak berjalan. Beza tu. Tum, salah. Tum, betul. Tum, salah. Betul. Okey, cuba baca dua bunyi. Jalankan dia. Tum. Tum. Yes. Sikit lagi, ada 3 lagi tempat. Okey, tanwin bertemu kaf. Hukum. Hakiki. Okay, ingat kalau kaf dia duduk kat mana dengungnya? Pangkal. Pangkal hidung. Okey, lam kat mana rumah dia? Rumah kena tahu. Lam baris bawah. Mulut dulu ujung lidah. Li. Lepas tu naik ke pangkal hidung. Ling. Jalankan makhraj dia. Jalankan makhraj dia. Ling. Kepala ke atas. Ling. Kabir. Ingat? Okey, saya baca yang salah dan saya baca yang betul. Yang salah ling satu bunyi. Ling salah. Yang betul dua bunyi. Ling. Ling. Jalankan dia. Jangan saya baca. Dalaling kabir. Cuba baca. Dalaling kabir. Okey, itu cara baca yang betul. Perjalanan makhrajnya. Kemudian ini nun bersabdu. Ingat sabdu musyaddadah, tekan kat hidung. Perjalanan dia macam mana? Kaf dulu baris depan, ku. Kaf dekat mana rumah dia? Kaf dekat pangkal lidah ni. Ku. Kemudian naik ke hidung. Penuhkan hidung, penuhkan hidung. Lepas ku, penuhkan rongga hidung dengan kunna. Cuba baca. Jangan kun. Yang salah macam ni. Dia terus bunyi kaf ni. Kaf ni bunyi kat hidung. Kun salah. Bunyi kat mulut dulu. Kunna. Baru jalan baru dia jalan. Ini bersama. Kunna. Cuba. Okey, itulah dia cara baca yang betul mengikut lagi Arab. Tapi yang tak berjalan tu maknanya itu cara bacaan bahasa Melayu dibaca gabung. Kun itu gabung kan. Kaf dengan nun satu bunyi. Kun itu salah. Dia ada baris depan ku satu harakat. Dengung dua harakat tekan kat hidung. Ada dua bunyi iaitu perjalanan dia daripada bunyi daripada rumah kaf ku baru naik ke hidung. Kunna. Yes, itu cara baca. Alright. Sekarang penutupnya kita baca penuh ayat ni. Tengok saya baca, kita aplikasikan yang kita bincang tadi.
dalam ayat. Fokus pada ayat yang saya bulatkan. Okey, sekarang ni kita baca, kita ambil lagu Jiharkah. Ikut je saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan baca dulu ayat yang ke-6 ke-6 dulu. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بربهم عذاب جهنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا تفور. تكاد تميز من الغيظ تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا قالوا بلى قد جاءنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وكذبنا وقلنا ما نزل الله إن أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير. Ayat penutup. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في
ashabis sa'ir. قالوا لو كنا أو ما كنا في أصحاب السعير. Okey, sampai situ. Untuk hari ni sajalah martabat gunnah. Cuma saya nak tegur sikitlah. Ramai yang tidak kuasai makhraj lagi. Sebab apa? Sebab baca Quran tak boleh gabung-gabung dua huruf satu bunyi. Apa contoh gabung tu? Tengok sini. Ambil ayat lah contoh. Yang gabung contohnya ni. Lau itu satu bunyi. Lam dengan waw, dia ada rumah dia dua tempat rumah tapi dia jadi satu bunyi. Lau. Ini tadi dengung tadi dah baiki. Kunna kun tak boleh bunyi kun, itu dia gabung. Kaf dengan gabung tak boleh. Lam dengan waw gabung satu bunyi tak boleh. Nas gabung satu bunyi tak boleh. Dia tak boleh nas. Dia kena na, letak na baru jalan pada sin. Nas. Banyak ni. Au satu bunyi. Na satu bunyi. Mana lagi? Aus satu bunyi. Dia tak boleh. Aus. Tu dekat hujung halkum, sad dekat hujung lidah. Aus. Dia berjalan daripada bawah ni, daripada jauh tu. Rumah dia bawah ni naik sampai kat hujung lidah ni. Sad dekat sini. Sad. Ni sad. Jadi di bawah ni else. Belum kuasai makhraj huruf lagi. Jadi sebab apa? Itu sebab jadi satu bunyi. Jadi satu bunyi banyaknya aus. Tak boleh. Ni masuk ba, bi dengan sin, bis. Tak boleh bis. Dia kena bi. Letak bi satu harakat dulu. Bi. Jadi makhraj huruf ni maknanya hari ni saya tak boleh sentuh lah. Saya tak boleh sentuh sebab hari ni kita martabat gunnah sahaja. Nanti insya-Allah saya rasa insya-Allah minggu akan datang kita sentuh perjalanan makhraj. Pertama kena tahu makhraj, rumah dia kena tahu dulu, kemudian kita belajar jalankan daripada rumah pertama, rumah kedua. Itu kita bincang. Terutama melibatkan huruf yang pertama berbaris, yang kedua bertanda mati. Pertama yang berbaris dengan huruf bertanda mati, biasa digabung jadi satu bunyi. Yang kedua huruf yang berbaris dengan huruf yang dengung. Berbaris dengan dengung, biasa digabungkan jadi dengung terus. Itu antaranya yang isu lah, yang isu. Yang isu biasa yang berbaris dengan huruf bertanda mati digabung satu bunyi. Yang kedua huruf yang berbaris bergabung dengan dengung jadi satu. Itu yang biasa. Yang biasa. Jadi ini berlaku disebabkan sebab apa? Sebab kita tidak menguasai makhraj huruf. Tempat keluar huruf tu kita tak tahu rumah. Jadi bunyinya tu jadi digabung jadi satu bunyi dan kesan dia apa? Merosakkan baris huruf tersebut. Yang satu harakat jadi tak sempurna satu harakat. Dan daripada rumah yang pertama jadi hilang satu rumah, duduk pada rumah kedua. Ini yang berlaku. Okey. Nanti kita bincang pada waktu yang lain insya-Allah. Wallahu alam. Sekarang tu dulu. Sadaqallahul azim. Kita baca dulu doa aminkan kepada Allah Taala mudahkan kita kuasai apa yang kita bincang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ولا تسر وتمم بخير اللهم إنا نستحقك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه لا تنسيناه أبدا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kita kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah suratul subhanallah wa bihamdihi subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ustaz.